Cerita yang kami kongsikan ini cuma untuk hiburan semata saja. Jangan diambil 100%. Apa yang baik, ambil sebagai pengajaran. Apa yang buruk, ketani tinggalkan. Dan yang paling penting, jauhkan diri dari melakukan barang yang syirik dalam apa jua keadaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episod pertama, Kambang Bulu. Apa Kambang Bulu ni? Ya, ada dua makna Kambang Bulu ni. Bagi akulah, satu, Kambang Bulu apabila bis kita terasa sakit parut, driving, terasa Kambang Bulu tu, ataupun ada gangguan-gangguan ataupun yang berdiri di belakang bis kita masa ni. So, di episod pertama ni, kita ni kedatangan seorang yang dikenali ramai di media sosial, terutama sekali TikTok. Jadi apa kata kita tanpa buang masa terus bersama dengan Uncle Yuyun. Assalamualaikum Uncle Yuyun. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Gudang-gudang ni baru balik daripada Kuching ni. Apa ada di Kuching? Baru balik daripada Kuching mengikuti kejuaraan Dragon Boat International. Baru balik kemarin juga. Oh, kemarin. Terus datang kemari. Belum recovery lah. Tapi bercerita pasal pengalaman-pengalaman seram boleh ni? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Okay, alright. So, itu dia Uncle Yuyun. Kita ni akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman. Pasal Uncle Yuyun ni, siapa yang tahu memang tahulah yang ni suka explore tempat-tempat yang menyeramkan. So, apa kata kita ni dengar cerita daripada Uncle Yuyun ni, pengalaman-pengalamannya. Boleh ceritakan sedikit apa cerita-cerita yang pernah dialamilah yang menakutkan ataupun menyeramkan? Okey, sebelum aku bercerita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terima kasih menjemput okay. dalam rancangan Kambang Bulu ni. Macam bagus juga cerita ni. Kira pertama kalinya kan. Yes. Di apa ni di Crystal FM, dan juga Kambang Bulu ni kalau mengikut memang ada sinonim kita ni macam perasaan takut lah tu tapi banyak lagi lah Kambang Bulu ni. Banyak. Yang paling menakutkan Kambang Bulu kalau anda berduit. Kambang Bulu. Okay, itu bebon saja lah. Okay, cerita pengalaman seram since Uncle Yuyun selalu apa kata orang explore live di TikTok atau macam sorang-sorang solo explore lah kata orang. Okay, bermula aku start membuat explore ni bermula pada tahun 2022 lah. Tapi melalui TikTok. Okay. Mulanya dicuba pelang ni pun tanya. Mulanya mengikut macam melihat daripada konten orang luar negeri. Macam orang membuat macam explore tu macam paranormal. Tapi aku bukan part yang jenis macam paranormal lah. Bukan mencari lah. Bukan lah. Tapi macam mencari juga. Mencari juga. Mula-mula dah pelang mencari, mencuba. Tapi sekarang ni macam makin berubah sudah. Okay. Bermula pada tahun 2022 start dari TikTok tu. Dulu macam COVID kan. Kalau aku bercerita panjang dah apa-apa? Dah apa-apa. Sin masa COVID itu akan dibuat, jadinya tertumpu di rumah saya tadi ada banyak pergerakan, kan keluar ke sana kemari pun dapat. Jadinya mencuba juga macam konten macam membuat sesuatu yang baru lah, maksudnya boleh macam menghibur penonton di rumah melihat daripada TikTok tu lah. Jadi diberanikan diri masuk di tempat-tempat yang macam orang bercakap sana seram, menakutkan, ada gangguan, ada hantu, ada penampakan. Jadi dicuba. Tempat pertama di mana tu tuan? Biasanya aku membuat di hutan belang dulu. Ada tempat yang trekking. So aku orangnya jenis macam suka masuk hutan, keluar hutan tu. Okay. Train running, hiking, macam solo lah. Daripada pengalaman yang masuk hutan tu macam running malam. Why not ku buatkan macam konten macam hiking dulu, hiking malam. Awal-awal hiking malam itu seorang masuk. Kita seorang kan seorang saja aku. Lama kelamaan macam timbul macam baik bangku terfikir macam kan membuat macam konten seram tu kan. Mula-mula memanglah banyak kritikan. Biasalah netizen. Kalau bibas Brunei ni kadang-kadang bagi sikit kepala pelang. Bagi sikit kepala. Aku dah tahu macam mana boleh dorang sikit kepala tu. Mungkin dah senang rasa macam bapa kan dia macam tu. Macam tujuanku satu macam kan menghibur bis kita siapa tu. Dicubalah dulu masuk. Lama kelemahan timbul macam ada macam pas ku membuat live content malam tu. Viewers ku
Dia menjangkakanlah sampai 200 lebih. First satu. First. Okay. Mesti ada yang siok, ada yang mengkritik. Tapi mesti tahan mental lah. Tahan mental ni. Bagi kuyak saja pelang. Terusnya bagi kuyak lah. Jadi orang macam terhibur. Macam second aku cuba sampai kerangan ni kan. Okay. Sampai kerangan ni aku cuba mencari sesuatu yang macam lebih ekstrim. Ekstrim. Macam masuk ke rumah. Dan juga aku pernah juga macam masuk di tempat yang ada sejarahnya. Okay. Campur pelang tu, campur. Pertama kali yang Uncle Yuyun terasa kambang bulu atau bila? Perasaan kambang bulu ni banyak pelang sebenarnya. Okay. Setiap langkah tu bisa itu banyak. Setiap langkah yang aku masuk di tempat-tempat tu memang ada terasa kambang ya. Kalau macam sejam kambang bulu tu sejam tu kambang bulu tu. Kambang bulu 2 jam pun kambang bulu tu. Tapi pasal, tetap diteruskan lah. Tetap diteruskan. Pasal kalau kita ni masuk solo seorang, kita ni dah tahu apa risiko yang akan dihadapan kita ni. Macam dah tahu kan masuk contoh dalam hutan lah. Kayak kalau orang tu dah pelang apa-apa tu. Tak menakutkan tu nah yang benda-benda macam binatang reptil, ular. Ada melihat ada apa cuplikan video Uncle Yuyun yang awal masuk ada ya. Sudah keluar ada dia di sana. Ada tali pinggang tu. Ataupun di kawasan Jurudong tu. Okey. 2 ekor ular. Entahlah namanya jenis ular ni ya macam jelmaan ikut jelmaan bangsa jin. Perkara yang menakutkan tuan lah apabila berada di satu tempat atau apa, and then macam mana tuan menangani keadaan semasa live atau pasal semasa live ni dah dapat di rewind ni. Dah dapat di forward. Jadi macam apa yang kita nampak tu cuba boleh ceritakan kepada viewers kita ni biar diorang merasa juga seramnya anda kita ni di sini juga dengan setup seraman ni. Kalau macam part yang gangguan ni yang menakutkan maksudnya. Kalau part yang menakutkan memang banyak menakutkan ni banyak mestinya daripada pikiran kita ni tu. Gangguan daripada segi mental, fizikal tu. Kalau fizikal dia kalau lolo nampak tu ada pelang aku pernah bercerita lebih bebas. Kalau bercerita kun Anton ni memang payah kan nampak mah. Ya kalau kita ni nya pandai katanya ia kan nampak tu. Memang pelang tu aku fikirkan pelang tu. Kalau bis orang tu kan menakutkan dia akan menggigit kita ni mah. tinggal kita dia punya hati saja. Okey. So aku semasa aku buat live tu, aku ni inginkan mencuba sesuatu yang orang belum pernah cuba. Benarkah hantu tu menggigit? Benarkah hantu tu macam boleh pandai menulak kah, apakah pandai menggamit kah, ataupun pandai macam membagi kita ni macam pingsan di tempat atau sesuatu yang belum pernah macam aku rasa itu aku inginkan mencuba mendengar daripada mulut orang lain. Orang lain. Pandara kata juga kalau ia pernah nampak macam kena cangak hantu macam kita akan cuba kan, tapi alhamdulillah sepanjang pengalamanku indah pelang ada. Alhamdulillah pelang ada. Durang pelang takutkan ke manusia benarnya. Terbalik ni. Terbalik. Sebenarnya durang itu yang takut manusia, bukan manusia yang takut. Orang bercerita hantu tu menakutkan. Mana ada hantu yang takut kita ni. Tapi benar ni dorang yang takut. Pasal apa? Dorang ingin bertapuk subuk-subuk. Okey, selalunya sekarang kita dibincangkan benda tu lah. Alright, selalunya kalau mengikuti live TikTok daripada Uncle Yuyun ni, Uncle memang datang dalam macam pukul 9, pukul 10 tu Uncle bercerita di luar. Awal tu 10 awal tu 10 tu. Biasa aku awal 11. Pukul 11 satu apa yang Uncle Yuyun buat dulu tu sebenarnya di luar bercerita-cerita tu sebelum masuk ke dalam lah ke lokasi yang akan ditujuan ni. Okay, selalunya kalau kerja aku akan menuju ke lokasi, aku selesaikan dulu yang wajib lah. Lepas solat fardu tu maghrib isya baru aku menuju ke lokasi. Okey. Pilihlah lokasi yang macam kalau sekiranya aku lokasi ku jauh, aku akan membuat perjalanan awal, maksudnya ke Kuala Bled sekiranya. Memang aku tulak lepas maghrib lah tu. Lepas maghrib memang aku tulak sudah berjalan sampai ke lokasi mau pukul 10. Pukul 10. Kalau yang hampir mau aku tulak daripada rumah pukul 9. 9 ke datang ke lokasi pukul 9.30, setting apa tu ni pukul 10 baru aku buka 10.30 baru aku buka setting setup live lah. Bercerita setengah jam
kadang sampai pukul 11.30, pukul 11 baru aku start tu. Kenapa pukul 11.30? Halnya akhirnya kita membuat apa ni, kalau awal membuat aku tak terasa apa-apanya go. Macam bagiku macam awal masih apa. Tapi kalau macam sekitar membuat akhir tu suasana makin sunyi. Seram. Dan juga bunyi pun diperankan macam lagi macam tadi kurang dengar bunyi kereta, dengar bunyi burung, kadang bunyi ganjil-ganjil. Terus di Kampung Bulu tu. Baru tadi merasa. Baru aku ada feel macam merasa takut tu Walaupun aku terasa rasa takut, tapi aku ingin mencuba. Dicuba lah tu, cuba macam mana akan mau merasa rasa takut tu. Setakat mana aku punya macam apa tadi high level takut tu boleh mendatangkan kemudaratan. Tapi alhamdulillah kalau tadi dah mencuba, dan tadi dah akan tahu tadi cuba baru tadi tahu macam mana rasanya. Lurus. Okay, so sudah berapa lama ni Uncle Yuyun dalam bidang seram ni lah? Okay, kalau part dalam bidang seramannya bermula daripada scene zaman kanak-kanak. Macam aku jenisnya dulu macam sama kawan-kawan. Memanglah dalam pelang ada macam dia terfikir lah macam bab paranormal lah ni lah. Masuk sama kawan, masuk arah Pulau Buah. Kadang ingin kami cuba, hantu sana tu tadi macam cari buah malam kan. Malam aku di kampung lah, di Kota Batu. Macam cari buah durian, masuk di kawasan makam. Malam-malam lah. Malam tu. Kami kadang malam sampai pukul 11 tu masuk tu ke kabun. Di kawasan museum tu ada pulau buah tu, pulau buah durian. Sampai tekarangan ni buah durian, buah membangan, macam-macam buah manggis apa. Sampai masa ni lah. Sampai masa ni. Orang kampung Kota Batu memang tahu tu. Sana tah masuk malam tu sama kawan 2 orang 3 orang kami tu. Mencari buah sampai pukul 3 subuh baru balik. Ada pengalaman daripada sana lah. Okay. So dari masa kanak-kanak lah ni sudah meminati seram-seram Kambang Buluan ya. Jadi makin dewasa, makin berumur kata orang, jadi konten. Mesti kita ni ada pengalaman juga. Pengalaman. Kalau ada pengalaman macam bab masuk hutan ni payah sedikit ni. Lurus. Kalau macam masuk hutan tu nyorong tua-tua, kalau petani tidak ada masuk tu macam mengikut. Yang penting ada petani masuk. Ada petani masuk dalam hutan tu jangan suka hati lah. Sama je macam tadi masuk hadap ke rumah orang bro, macam orang Melayu ni jangan tempat bro. Bagi salam juga. Bagi salam. Sama je kalau tadi masuk arah hutan, tadi bagi salam. Apa salam? Macam mana salamnya tu? Kalau aku biasa saja, salamun ala Sulaiman fil alamin. 7 kali langkah bilang tu. Setiap kali langkah baca salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin, 7 kali langkah. Itu saja yang kau amalkan lah. Adab masuk di mana-mana tempat yang adalah kata orang kosong yang lama, walaupun rumah yang sudah ditinggali orang. Jadi itu adalah salah satu tips. Tips jangan tadi cabul. Tapi bandar lagi untuk tu jangan cabul. Tapi kalau aku selalu aku cuba bilang tu cabul juga. Dicabuli je. Cabuli tu maksudnya bukan dicabuli. Bukan dicabuli. Bukan dicabuli mencabuli. Maksudnya cabul mulut. Kalau bahasa tu tak apa-apa tu. Perkataan masuk di satu tempat yang boleh jadi pantang larang maksudnya. Pantang larang kan yang kata jangan daripada orang tua. Tapi aku sebenarnya ingin ku mencuba. Macam bersiul ku panggil macam mana kan tuan ni yang ku bantu ke sini ni ku. Macam dicabar lah kata orang. Dia aku mencabar, aku kan mencuba saja. Cuba. Kalau anda dibuat benda tu macam dia akan tahu seram macam mana kan. Mana tahu kalau ada di cakap coba tu ada orang ada timbul. Tapi mestinya ada pulang masalah lepas tu juga. Gangguan tu memang adalah. Okay, so selain daripada di Brunei, mungkin Uncle Yuyun ada pernah mengeksplor seram-seram ni yang membagi Kambang Bulu ni di tempat-tempat lain luar daripada negeri Brunei ni? Di luar yang ku pernah di negeri Sabah, pernah di Sarawak, pernah di kawasan Indonesia belum, tapi soon coming memang ke sana lah. Indonesia ada jemputan lah. Ada undangan daripada TikTokers yang terkenal lah sana tu. Dia punya viewers sampai berjuta pulang tu. Inginkan membawa, tapi aku belum ada masa pulang benarnya. Okay. Satu masa tu memang ada, tapi tu nak ongkosnya belum ongkosnya belum siap tu. So apa perbezaan seram di tempat lain atau macam di negeri orang atau pasal kalau kita ni di Brunei kita ni tahu macam
aku masih di Brunei, ni masih di KB, ni masih di Tutong, macam masih lagi aku dapat handle. Tapi kalau di negeri orang tu macam mana? Bagus di Brunei lah, seramnya lah. Kalau di luar, pengalamanku kalau membuat explore di luar tu yang menakutkan tu satu, aku memang ada guide. Satu guide pepacah. Yang menakutkan dorang sana macam yang kejumpaan yang macam dorang kena bergelar yang mudpad. Mudpad. Menakutkan lah sana lah. Itu abang yang paling takut sana tu. Kalau di Brunei selamat lagi tempat itu kita. Dan juga kalau di sana mestinya berbayar tempat itu. Masuk berbayar. Macam kan mengeksplor tempat itu ada tempatnya ada untuk tempat-tempatnya yang berbayar lah. Aku pernah ke Thailand juga dulu kan buat eksplorasi sana. Sekali dorang pernah minta kira macam menjaga kerja aku sama setting lah lepas tu ni jadi dorang menjagalah macam kalau apa-apa terganggu dorang cover semua. Dalam 300 duit Brunei yang minta tu. Kira menjaga aku situ. Menjagai kan itu. Menjaga situ sama tempat 500 Brunei 500 Brunei sampai yang aku jadi tu kan masuk. Tapi masuk juga Nda jadi sampai ke lokasi tapi nda jadi 500 balik modal kan tu lah. Cuba tu benar. Dia balik modal tu. Dia balik modal tu. Mutus kalau nda jadi payah kan dorang mana-mana tempat di luar negara tu mesti semua pakai duit. Sama je ke di negara Indonesia pun sama ceritanya cuma tu juga. Kecuali kalau kita ada kontak benar-benar yang boleh dipercayai, macam kita kena invite atau indah. Kalau kena invite indah. Macam aku membawa kau itu tempatnya. Kau sama aku saja tu indah tu. Dan bayar saja sendiri tambang. Hotel, kira special guest lah macam untuk bersama ia yang semua lah. Kalau aku ke sana mencari tempat, dorang menjadikan tempat atau pasal dibayar lagi tu. Okay. Alright. So tadi masuk bahagian penampakan yang pernah Uncle Yuyun nampak lah sepanjang Uncle Yuyun mengeksplor tempat-tempat yang seram ni. Kalau bab penampakan dari mataku sendiri ataupun mata viewers, satu memang ada penampakan daripada tertangkapnya arah mata kamera pun ada juga. Kalau namanya mata manusia ni memang tak ada hijab, tapi kalau arah kamera tu boleh jadi pasal kamera ni ya ada hijab lah. Jauhkan dari maksudnya mata batin tu terbuka. Kalau kamera tu mata batin tu ya kamera mana pandai berkalap kan. Sentiasa terbuka. Kecuali kalau yang legging baru tak sentiasa on. Kamera ada legging macam ni gitu. Kalau mata kita ni ya memang payah ya macam banyak lapisan kan. Mata hijab manusia ni memang dah terbuka lah. Kalau kamera memang terbuka. Pernah lah di satu tempat, memang banyak tempat ni di kawasan di mana ni Bukit Sawat, di Tangki Suraya pernah ada penampakan, di Jurudong pernah ada penampakan tu arah kamera, di Kilanas tapak orang berjalan, karena umban lagu-lagu pernah ada juga ada benda macam jenis macam kita ni sosok Pontianak yang duduk di atas pohon. Aku pun dah menjangka juga yang itu Pontianak benar-benar. Sama viewers kali menit tema tu 1,000 lebih. Sampai aku berkelahi dalam sama viewers tu. Orang macam ni kira aku potong cerita lah di kawasan di Bukit Menjawa. Okay. Bermula aku tu naik masuk ke Bukit Menjawa. Tempat ni balik-balik aku masuki ni. Bukit Menjawa ni dulu kisahnya tempat bersejarah. Kalau orang dah tahu. Di mana Bukit Menjawa kal? Ya terletak di Kampung Jurudong. Korang Jurudong memang tahu tu sejarah ceritanya di Bukit Menjawa ni. Ya dulu kalau ikut sejarah pada tahun ada tu kalau siapa rajin pasal bab sejarah ni history ada bersangkut paut pasal nama Bukit Menjawa. Kenapa Bukit Menjawa? Ia dulu mengisahkan Bukit Menjawa ni, cerita pasal sejarah sedikit saja. Boleh teruskan. Ya, Bukit Menjawa ni terkisah pasal dulu tempat bersabung ayam. Bersabung ayam pada tahun anda tahu mungkin 1500 1600 masih macam tu kan tahunnya. Misalkan Raja Brunei tema tu ada perlawanan sabung ayam sama Raja Majapahit. Ini cerita benar. Ada tercatat dalam sejarah juga. Bila sedikit lah. Kali Raja Brunei mempertaruhkan negeri Brunei. Kalau kalah.
Raja Majapahit kalau ia kalah, ia akan membagi 40 ia punya pengawal yang kuat-kuat tu maksudnya, yang berilmu. Jadi terjadinya lah perlawanan Sabong Ayam tu di kawasan Bukit Mejawa tu. Dulu perkampungan betul. Dikatakan perkampungan macam berumah apa itu? Berumah. Atas bukit tu dulu. Memang berumah lah. Terjadilah perlawanan Sabong Ayam tu. Jadinya Raja Brunei menang. Menang. Ia mempertaruhkan kan menggadaikan negeri Brunei tu. Anda tahulah ke negeri mana digadaikannya. Sudah tu Raja Majapahit kalah dan juga 40 orang pengawal tu digadaikannya. Gadaikannya kira macam dia nulah jadi hadiah kepada Brunei. Kena gelar 40 gadaian benih. Gadaian. Itu kan gadaian kan, gadaian. Satu tahu orang asal usul orang Jerudong ni kebanyakan gadaian tu bercampur sama orang daerah-daerah Jawa betul. Indonesia. Kalau maaf pernah kalau aku salah, bis kita boleh luruskan saja. Tapi bis kita boleh research saja tu. 40 karena pernah dalam tercatat dalam sejarah 40 gadaian. Pasal cerita Bukit Mejawa tu. Memang ada sejarah ceritanya. Ada sejarah ceritanya tu guys. Okey, setelah masa berlalu tahun ke tahun, bulan ke bulan sampai sekarang ni tu tinggal sejarah saja tu. Tinggal sejarah. Dan juga perkampungan itu sudah lupus, sudah ada. Dan juga ada yang aku tahu di kawasan Bukit Mejawa tu ada tanah perkuburan betul. Kalau aku tidak silap, tanah perkuburan ada kan kalau sana tu pak. Mungkin orang Jerudong tahu tu. Tapi dia lagi kena pakai lah kuburan tu lah. Kubur tu masih ada, kubur orang lama-lama. Kubur orang lama-lama lah sejak di kawasan Bukit Mejawa tu. Mungkin waris-waris orang pun masih ada lah. Masih ada. Dan juga tu bab sejarah tu bab cerita seramnya dan juga ada pernah terjadi seorang orang warga negara jiran kita ni, tak payah sebut lah. Tak payahlah. Merayau tengah malam macam dipanggil. Subuh pelang tu, subuh kena panggil di satu tempat di kawasan tempat Tasik tu. Ini pun mengikut cerita daripada ia punya majikannya, orang Brunei kita ni tu. Masa aku membuat explore tu, ia bercerita jumpai dagukan ada pernah ninya sini nang beri sini tempat ninya. Amahku mati sini ninya, mati. Kau pasal apa? Ceritakan dia detail lah. Andainya ke dia tu subuh dalam pukul 2 pukul 3 berjalan macam tadi siapa sleepwalk atau macam mana betul? Sleepwalking lah kira macam sampai ia menyedari sampai sadar lah. Dan juga sampai ke tempat Tasik Mejawa tu dia terajun sampainya lama. Jadi dicari-cari sampai majikannya ada orang kampung mendapati labui-labui di sana. Memang ada sejarah ceritanya lah. Itu bab yang orang yang matilah mas. Pasal bab sejarah tu memang banyaklah di kawasan Bukit Mejawa tu. Pasal bab penampakan, sebelum aku nampak yang benda-benda macam jenis pontianak tu, aku dulu tu sebelum pernah tu ada naik sana juga. Naik sana ada terekam kamera macam jenis nenek kebayan. Nenek kebayan. Aku bercerita macam mana, tapi benda tu nampak tertangkap arah kamera aku arah video aku ada tu, arah TikTok tu. Mungkin kalau kita rajin men-scroll ada tu di bawah. Ya, masa aku masuk atau aku jelas. Aku dah nampak. Aku dah nampak, tapi viewers nampak. Macam sekali imbas saja melintas sekali imbas melintas macam membungkuk lari. Satu ada videonya, aku sampai ke rumah aku proses, cari video tu. Nampak kan ni benda tu melintas kan? Macam benda-benda macam lembaga hitam melintas laju. Macam ada macam bunyi-bunyian tu kalau bagiku biasa sudah tu. Macam bunyi bini-bini ketawa, macam menganggil, macam hu. Dia manggil hu. Dapat tu aku membezakan yang mana lelaki yang mana bini. Pasal diorang tu sama macam ketani juga. Pasal diorang macam bangsa jin ni. Dapat hantu lah. Hantu tu memang, hantu tu sinonim ketani yang menggalar. Hantu tu dah pelang ada bandara jin pelang tu. Supaya rendah menakutkan lagi, supaya rendah takut diorang menggalar hantu saja. Hantu tu pun seorang takut. Benar. Apalagi jin. Lagi biar menakutkan. Sepanjang explore gua tu, aku sudah dapat pengalaman macam mana bis diorang ni dia semualah macam ketani pelang je benarnya. Diorang ni berkeluarga, berakyat, berkerajaan. Kalau hitung
kalau mengikut hitungan pasiar lah pasiar. Kalau pasiar 100 butir itu, keramaian dorang ketani 1 saja. Paham maksudnya? Kalau 100 million, tadi 1 million. Orang lebih banyak daripada manusia lah. Kalau ikut keramaian bis dorang. Keramaian bis dorang itulah. Ramai. Berbilang-bilang bangsa bis dorang ada juga. Macam sama je macam kita ni, ada Puak Melayu, ada Iban, Dusun, Murut apa. Dan jual dorang tu lebih upgrade daripada manusia. Maksudnya macam mana tu? Kalau tadi iPhone berapa ni misalnya? iPhone 17. Dorang mungkin 27 lebih upgrade. Tapi benar. Benar. Kalau ikut catatan sejarah daripada Nabi kita ni, kita pasal ni, pasal hadis. Dorang boleh membuat bangunan dalam masa 1 hari. 1 hari. Kita ni berapa bulan, bertahun. Berarti dorang tu lebih upgrade. Lebih upgrade. Kita ni saja manusia ni menganggap dorang tu pandai bodoh Dadak dorang tu lebih berakal sebenarnya. Bodoh tu dorang tu pandai, dia tahu apa-apa tu. Dorang lebih upgrade tu. Apa yang macam dalam cerita tu lah, dalam cerita movie seram, movie cerita hantu tu. Kan ku dengar dia cerita movie ni benarnya. Teruskan. Atau adakah benarkah indah tu macam usul-usul dorang atau and then gelaran-gelaran dorang atau macam mana bagi tu Uncle? Kalau mengikut aku punya berdasarkan daripada pengalamanku masuk banyak tempat masuk ni ratus, aku kira lebih 100 kali 100 kali 200 kali aku masuk tempat-tempat yang macam ni. Banyak orang sudah ni. Kalau aku bilang ada pernah terjumpa jenis macam hantu bungkusan yang numpat-numpat aku. Kalau tadi kenal hantu put macam tu lah. Sensor long pernah aku terjumpa tu. Tapi kalau di negara sebelah tu asal diorang membuat live, ada saja diorang lihat tu lompat bungkus semua tekan sama. Kalau macam diorang punya YT tu semua tekan sama. Biasanya tu anulah biasalah untuk marketing kan. Marketing. Aku pernah terjumpa jenis macam tu. Tapi di peran dorang punya usul lah. Memang ada, tapi bentuk bis dorang tu lain. Ada jenis cahaya, ada jenis macam hitam basar melintas. Mata aku ni benarnya anu sendiri kita mangsa bis dorang ni. Kadang-kadang gilanya aku, kenapa tu aku buat anu barang macam ni, barang palai macam baik je mengaku diri palai lah sebelum orang. Aku dalam live ko tuan yang ko baik tu aku ngaku ni palai lah sebelum kita ucap buku bodoh. Benar kan? Benar. Baik je tu. Aku kan mencuba, tujuanku satu tu macam untuk kan mau membagi tahu dan juga supaya masyarakat kita ni yang Gen Z misalnya jangan takut. Gen Z. Supaya orang tu lebih macam bersemangat lah, jangan takut hantu lah yang kau. Orang ikut hantu tu bagi takut, menantu tu bukan bagi takut tu. Ada bagi takut tu benarnya. Ada pernah kita mendengar hantu ni pernah menyengat manusia? Ada. Dalam cerita ada. Tapi kalau yang dalam kulit yang jenis kesarungan tu, aku tahu lah kita. Itu masing-masing lah punya cara pemikiran. Mungkin yang jenis kesurangan kerasukan itu aku pikir stres kayak itu Pak. Aku pikir cuma tu pelang pikiran masing-masing lah. Pikiran masing-masing. Kadang ada cerita macam ada pernah terjadi di kawasan sekolah di negara kita ni melarat pada tahun 2014an sampai melarat ke bandar. Cerita tu pasal kes kerasukan. Ya bermula daripada cerita tu kerasukan tu orang main atas spirit. Mungkin adalah benda tu mengganggu, tapi arah menuntut tu mungkin yang mengganggu tu daripada macam kita ni histeria atau apa kan? Histeria. Gangguan daripada pikiran. Dia melarutkan semua. Jadi ini takut macam mana tu semua melarat menjangkit. Kejangkitan macam kejangkitan daripada kawan macam kawannya sudah takut macam mana kan dia pun terasa takut juga. Dalam pikiran orang ada kali benaran tu ni teriak ada kan tu dia semua terkerasukan macam tu yang benar aku fikir dia bilang ada tu. Entah ada ya gangguan daripada kawannya tu yang kerasukan kawannya benar aja benar pasal human spirit tu kan.
spirit. Jadi ia macam tekanan lah. Merasa ia memanggil tu. yang karena seorang hanya benar. Seorang hanya bah. Tapi terus dekat dia punya energi negatif tu jadi tu melar kawan-kawannya. Semua tergersukan. Aku pernah tu. Tapi satu sadar dia. Okay, so tempat yang pernah diagal lah, yang ada ku lihat daripada TikTok Uncle Yuyun, yang Uncle Yuyun bercerita mengenai ada apa di makam mana tu yang ada cahaya di belakang membawa tombaknya. Tu berdasarkan daripada pengalamanku kena tapuk lah tu benarnya. Siapa yang kena tapuk ni? Aku. Oh, ceritanya macam mana? Okay. Cerita kambang bulu tu, kambang bulu. Okay, ada kambang bulu benarnya. Okay, terjadi pada tahun, kalau aku tak silap, tahun 2023 kali. Ada pun aku simpan di YouTube tu. Dan juga aku ceritakan balik masa tahun ni pelang tu. Sampai aku kena tu bagian bagian adalah jabatan kalau boleh. Cerita ni tahun ni cerita saja yang kita ambil habis. Aku bercerita saja dari apa. Lakonan saja. Lakonan. Sampai aku kena tu arah bagian jabatan. Tak perlu disebut jabatan apa. Jangan kita masuk ke makam mana lagi nya. Kenapa? Pasal makam tu makam diraja kan. Dan juga kedatanganku sana tu aku indah masuk saya saja. Aku dijemput oleh ahli waris. Tapi aku terangkan habis durang. Tapi dia boleh dunia di tempat makam dirajanya. Aku ni jenisnya orang yang degil lang. Degil. Kena jemput kan? Jemput. Sampai aku kena tu kita kena imbus tu. Kena imbus 20 orang lebih. Aku ke rumah. Tak ada time lepas. Time lepas tu. Live benar lah. Tahu je orang lokasi di mana tu. Kena imbus. Tapi bukan pelanggan melawan, tapi aku kena jemput kan. Tanya siapa jemput kita? Ko ahli waris generasi yang ketujuh. Siapa yang menjemput ke dia aku tu pernah terjadi arah kosan makam tu macam dorang menjumpai segala macam sesajian. Okey. Sesajian ini maksudnya kita orang meminta benda-benda yang dah sepatutnya dorang minta lah. Okey. Macam kata ni memuja. Memuja. Benda tu kalau sudah ada di tempat, kalau apa kita orang bangsa Islam kan membuat benda cuma tu, itu tergolong daripada perkara syirik betul. Buatan syirik. Dan syirik ni juga boleh mendatangkan dosa besar umat Islam kan dia boleh tu. Jadi ahli waris pun menyuruh aku membuat azan lah. Sekarang engkau tujuan tu macam bagi tahu kalau bolehnya tu bagi tahu viewers-nya. Dorang tahu aku membuat live TikTok ni sampai viewers beribu kan boleh kan. Tema itulah bagi tahu kalau boleh jangan dibuat benda-benda ni lagi. Macam tu. Ceritakanlah orang ramai tema tu. Ceritakanlah orang ramai. Adanya ko orang ketani ko membuat macam perkara-perkara yang indah baiklah tu maksudnya perkara-perkara syirik memuja orang sampai sekala talur. Aku pernah terjumpa macam talur, sekala talur pada piring dan juga tak ayam atau lah tema tu lah beras kuning. Tak tahu apa dorang pinta yang benarnya bah. Di belakang tu di kawasan Panu tu, kawasan makam makam diraja di Brunei lah, di Brunei Mora. Dan jadi belakang tu ada pokok arak. Orang paikkan saja di sana. Dan juga ahli waris juga menyuruh aku melihat lampung solar. Solar okay. Kata solar. Dalam makam tu marak kendainya. Kita melihat ngapa kita nunjuk kita beli. Kami mana kami beraninya masuk ke sananya. Pasal malam mesti malam bermarakkan lampu tu kan. Marak kendainya kalau marak ke dia nu baru. Beritahulah marak nyungko dalam live. Okey, terima kasihnya. Okey, marak. Dan dia round masa di kawasan permakaman itu. Okey. Perlu aku ceritakan dia makam mana kan ya? Perlu kali juga. Perlu lah. Untuk orang salah satu pengajaran Anin supaya ketani mengambil maklum lah barang Anin dah dapat ketani ikuti macam ataupun segala yang memuja-muja tu indah boleh. Yang aku maksudkan pasal makam ni makam di lubang kita. Sudah aku terasa ia punya energi itu lain. Kulihat sebelah kanan kau ni sebelum masuk jembatan nampak satu benda besar. Masuk ke sana tu betul lagi bunyi-bunyi ganjil macam bunyi